Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Okay, baik. So, selama sebulan, bulan Ramadan hari tu, Awi tak sempat nak buat video-video. Okay, so hari ni ada sedikit ke lapangan. InsyaAllah. Awi akan tunjukkan cara paling mudah macam mana rakan kita minta. Dia suruh tunjuk cara nak buat pola. Cara tak reti lah. Orang kata cara tak reti. Yang selama ni duk letak kalih baju kurung moden hak siap tu. Letak atas kain, gunting ikut hak tu. Tu pun Alhamdulillah jadi juga baju. Cumanya bila dah duk pakai tu, orang pula suruh buat. So jadi dia nak tahu ukuran ketiak tu macam mana. Okay, so Abi akan tunjukkan kepada anda secara ringkasnya. Okey, baik. Dengan bantuan ataupun dengan rujukan buku bukan panduan, buku Terokai Dunia Jahitan. Okey, baik, bagi anda yang orang kata baru mula-mula nak berjinak, yang orang kata baru berputik jatuhnya cinta kan, dalam dunia jahitan ni. Okey, so anda bolehlah dapatkan Terokai Dunia Jahitan, ataupun bagi anda yang dah beli buku ni. Okay, so kita akan belajar menggunakan buku ni. Buku ni memang khas untuk newbie. Memang khas untuk newbie. Okay, so kalau kata anda tengok kat sini kan, 3M ni. 3M ni adalah mengukur, mengira dan mendraft pola. So dia cara yang sangat mudah lah. Cara yang sangat mudah. So bila kita dah boleh kuasai pola asas, okay, so dengan satu pola saja, dengan satu pola macam ni saja, anda dah tahu ukuran dada yang betul, pinggang yang betul, punggung yang betul. Tang ni lah masalah kita ni. Masalah bau, masalah ketiak. Yang ni lah yang akan membantu menjadikan baju kita dia terletak cantik. Okey. Baik 1001 jenis pola boleh kita reka. Kalau kita dah faham satu ni, kita boleh reka pola macam-macam. Okey, baik. So Awi akan tunjukkan secara ringkas apa yang terdapat dalam buku ni. Okey, sebelum kita buat pola dengan mudah nah. Okey, siapa yang dah beli boleh buka buku ni pelan-pelan dan kita tengok sama-sama Okey. Buku ni diterbitkan pada tahun 2019 Kalau kata anda newbie memang sesuai sangat-sangat. Kalau anda tengok anak anda duk main-main mesin, okey, so beli buku ni boleh hadiahkan dekat dia Memang sesuai sangat untuk newbie. Okey, kalau kata kita tengok kat sini muka surat 1, dekat atas ni bacaan pembaris. So macam mana pembaris tu kita nak baca dia kan. Okey, kita nak bahagi ataupun kita nak panggil dia. Dan juga yang bawah sekali ni tali tip. Ni tali tip. Okey. So kita tengok sikit kat sini kan. Lagi pun kita nak tujukan kepada newbie. So kena tengok Okey, Awi tutup yang ni. Okey. So kita tak kat ni segak sikit. Okey. Awi tutup yang ni. So jadi daripada hujung ni mai kat sini kita panggil dia 1 inci. 1 inci. Okey. Baik, 1 inci ni. Okey, yang ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksud dia 1 inci dia ada 8 hun. 8 hun. Okey, terang tak Abi habaq kan? Dia ada 8 hun. Okey. Kalau kata kita baru belajar ni, kita panggil macam ni. Hak duduk tang ni kita panggil 1/8. Hak ni pula 2/8. Hak yang ketiga 3/8. Hak keempat ni 4/8. Hak 5 5/8. 6/8.
7 per 8. 8 per 8. 8 per 8 tu 1 inci lah. Okey, baik. So, ada lagi cara dia. Nak panggil my pen merah, Ustaz. Ada cara dia lagi. Satu lagi. Kita panggil dia macam ni. Okey. Dari hujung ni, dia pi tang ni. So, kita panggil dia 2 per 8. Okey nah. 2 per 8. Ataupun kita panggil dia suku. Suku. Suku tu 1 per 4. 1 per 4. Ataupun bersamaan dengan 2 per 8. Faham no? Okey, dia mai lagi 2 hun lagi. Tu, dia mai lagi 2 hun. Kita panggil dia setengah. Pasal apa dia setengah? Nampak tak garisan ni? Dia memisahkan sini dengan sini. So, dia duduk setengah. Okey. Bila dia duduk setengah, nampak tak? Dia bersamaan dengan 4 per 8. Tu dia lah. Pelan-pelan, kalau tak faham, kalau berasa pening-pening, nampak kan? Berminau mata tu pelan-pelan. Okey? Okey, dia pi lagi 2 hun. Nampak tak? Kita panggil dia 3 per 4. Tu dia, 3 per 4. 3 per 4 pun dia. 3 suku pun dia. Okey? Okey, lepas tu, turun mai bawah ni. Ni 6 per 8. Okey, ulang balik. 2 hun bersamaan dengan suku pun kita panggil. 2 per 8 pun kita panggil. Dia mai lagi 2 hun. Kita panggil dia setengah inci. Ataupun kita panggil dia 4 per 8. Dia mai lagi 2 hun. Kita panggil dia 3 per 4. Ataupun bersamaan juga dengan 6 per 8. Okey, faham lagu tu? Okey, lagi satu. Kalaulah kata kita pakai kalkulator. Pakai kalkulator. Okey. So, Abi tulis kat sini, saya ingat sikit. 1 per 4 bersamaan dengan 02.5. Tu kalau kita guna otak Jepun tu lah nah. Okey, kita guna otak Jepun. Okey, kalau lah kata setengah dia 0.5. 3 per 4 0.75. Hak belakang ni kita tak suruh sebut. Kita sebut hak tu saja. Okey, hak tu cerita dia. Baik. Faham noh takat tu? Okey. Baik, kalau lah kata tang ni. Abi bulat tang ni. So, kita nak panggil apa tang tu? Kita tutup mai hak ni. Kita tutup yang ni. Okey. Lepas tu, kita sebut dia 1 inci. 1 inci. 1/3 per 4. 1 inci ataupun 1/3 per 4. Ataupun juga kita sebut 1. Dia duduk dalam ni. 1/6 per 8. Macam tu. Okey. So, yang tu cara bacaan tali ukok lah bagi newbie. Okey, mai kita genjot mai sikit. Okey. Katakan Abi buat macam ni. Ni 4, 1, 2 hun. So, yang ni berapa? Kita panggil dia 4 suku. Nah, 4 suku. Okey. Kita mai tang ni. Okey, kepala depan ni 3. Yang ni bilang 1, 2, 3, 4. Okey, sorry. Tertutup. Kita bilang ni. 1, 2, 3, 4. So, maksud dia 3, 4 per 8. Atau 3/2. Okey.
So yang tu panjang lebar juga mengenai bacaan ni Okey, jadi kalau yang tanya 3/4 tu lagu mana? Okey, so lagi 2 hun saja ni. Lagi 2 hun dia nak cukup 1 inci. 3/4 dia macam tu. 3/4 kalau setengah macam tu. Kalau suku macam tu. Okey, faham Okey, baik. So kita pergi pula kepada bahagian ni. Apa yang kita nak kena ambil Okey, kalau kita nak buat baju paling asas, yang pertama kita ambil bahu. Yang kedua dada. 3 pinggang baju. Pinggang baju tu duduk tang mana? Okey, ambil kalau kita hak berisi ni, kita ambil hak bahagian perut kita hak bulat tu. Okey, kalau pinggang kain ni dia tak sama semua orang. Pinggang kita memang dia duduk tang berlengkuk, tapi bila mai bab pinggang kain ni dia pi merata. Ada orang duduk atas pusat, ada orang bawah pusat, ada orang atas pusat. Nah. Okey, yang keempat punggung. Punggung ni kita kena ambil. Punggung ambil hak betul-betul macu, hak betul-betul tinggi tu. Hak ni bahu ke pinggang. Hak nombor 5 ni kena ambil. Kalau tak ambil, kita tak tahu pinggang kawan tu dia duduk tang mana. So kita buat baju pun, kalau kita perlukan lekuk pinggang tu, dia memang wajib kena ambil nah. Okey, yang ni bahu ke mercu. Bahu ke mercu ni tujuan dia kita ambil, kita nak buat dart. Dart tu adalah pelit. Pelit tu adalah lisu. Semua tu adik-beradik. Okey, yang kalau siapa tak tahu dart lisu tu, bila kita tengok orang tu pakai baju, dia ada 2 garisan di depan, 2 garisan di belakang, hak tu kita panggil dia dart. Okey, yang ni mercu ke mercu. Nombor 7 ni mercu ke mercu tu apa dia? Yang ni adalah okey ni. Ni taik lalat, ni taik lalat kiri, taik lalat kanan. So kita ada 2 taik lalat tu, yang ni kita panggil mercu ke mercu. Okey, mercu ke mercu. Okey, so yang tu. Lepas tu lilit ketiak kena ambil nah, lilit ketiak kena ambil. Lilit lengan kena ambil. Okey, kalau kata lilit ketiak, kita tengok tang tu sikit. Kalau kata lilit ketiak tu duduk tang mana? Ni lilit ketiak dia duduk tang ni. Ni lilit ketiak ni dia duduk tang ni. Kena ambil nah, kena ambil. Kalau orang hak jenis pakai baju muslimah, dia tak kisah lubang ketiak dia kelambiak pi, tak apa, tak ada masalah. So dia dah ada bahagi 4, kita boleh dapat kat situ automatik. Tapi kalau kata orang tu dia nak pakai baju tu, dia ada majlis, okey, so dia kena terletak elok lah. Jadi kita kena ukur lah. Ukur lah ni. Lepas tu ni hak lilit lengan ni, hak gebu hak ni pun kita kena ukur juga Sebab apa? Kita nak pastikan baju tu dia jadi kemah elok. Okey. So yang nombor 9. Nombor 10 ni lilit siku. Nombor 10 lilit siku ni dia duduk tang ni. Lilit siku ni penting sebab apa? Bila kita nak ambil ayat semayang, kita harap-harap baju yang kita pakai tu dia boleh sinting lepas kat siku. Lepas kita nak ambil wuduk tu. Okey. So setengah orang dia kata tak kisah, janji boleh ambil ayat semayang. So bila kita ukur tadi katakan dapat 13, so bawah dia pun 13. Okey. Okey, lepas tu pergelangan tangan. Samalah ni 10 dengan 11. Okey, kalau kata dia nak kecil, okey, mungkin nak 9, so kita kena bubuh zik lah kat dia. Kan? Dia nak bubuh zik, kita minta lah cas lah lebih sikit RM5. Siapa suruh dia nak buat kecil? Dah nak buat kecil, nyusahkan orang pula nak bubuh zik kan? Okey. So tak apa, kita boleh buat semua, tapi ada tambahan lah, cas lah sikit, tak apa, tak ada masalah tu. Okey. Kemudian lilit leher. Lilit leher ni biasanya kalau kata bau kita tu 15. Lilit leher ni dia 15 ataupun dia 14.5, dia lagu tu saja nah. Okey, labuh baju. Labuh baju dia kalau labuh baju kurung moden ni biasanya atas lutut lah nah. Kalau kurung moden dia atas lutut. Dan kalau kata baju kurung, okey, saya habis tunjuk. Kalau kata kurung moden dia duduk mana ni? Kalau kata baju kurung dia pendek lagi. Dia labuh lagi, sorry. Okey So yang ni kita panggil kurung moden. Yang ni baju kurung. Okey. Okey, nampak kan? So kalau kata mini kurung dia duduk tang ni. MKRG.
mini kurung. So dia ada 3 peringkat lah. Okey. Dia ada 3 peringkat kat situ. Kan pastikan kalau kata orang tu dia nak buat baju mini kurung ni. Mini kurung ni dia kalau pendek biasanya dia dalam 29 ataupun 30. Kalau kurung moden ni, kurung moden punya standard dia lah kan 36, 37 macam tu. Okay? Dan kalau kurung 39 ataupun 41. Lagu tu. Okay? So boleh tengok kan. Abi bagi ni cara mudah lah, cara senang. Okay, ni mini kurung mok-mok ni sebenarnya. Kalau mini kurung anak dara, depa atas lagi. Hak ni mini kurung mok-mok. Mok-mok hak dah kahwin. Hak ni hak anak dara ni. Anak dara ni depa suka pakai pendek sikit. Okey, selalunya ada yang pakai 26, 27, 28. Okey, kita kata tutup punggung lah. Habaq nak depa tutup punggung. Ni hampa anak dara pakai baju elok-elok, jangan pakai pendek sangat. Okey, satgi kain tu nak fit. Baju tu pendek. Kita cerita bagi elok-elok. Depa nak pakai ke? Pakai. Tapi kita cerita dulu. Okey, baik. So labuh kain. Okey, labuh kain ni macam biasalah kan. Ikutlah labuh kain ni ikut ukuran yang sepatutnya. Okey. Okey, baik. So apa lagi yang terdapat dalam buku ni? Ni dia cerita kecil sikit. Okey, dia cerita mengenai bentuk badan kita lah. Bentuk badan kita. Okey, yang ni apple. Ni. Kalau kata apple tu dia dari dada, pinggang, perut dia bulat ke semua. Okey, so baju macam mana kita nak buat baju yang sesuai untuk orang yang saiz apple ni. Okey, nanti Abi akan tunjuk. Okey, ni triangle. Betul tak Laila kak sebut? Triangle. Triangle. Oh, triangle. Baku betul. Okey, triangle ni. Triangle ni dia jenis dada dia besar. Mai dada besar. Dada besar ni kan. Mai tam pinggang dia kuih kecil. Punggung dia pun kecil. So maksud dia pinggang, punggung dia lebih kecil daripada dada. Okey. So ni hourglass. Betul Hello? Hourglass. Oh. Dia tak dengar dia pakai tu. Okey, hourglass ni dada dengan punggung dia sama besar. Dada dengan punggung dia sama besar, pinggang dia ramping. Okey, so anda boleh pilih tengok macam mana badan kita. Dan setiap badan ni yang mana satu pun baju dia akan jadi cantik kalau kita pandai buat pola dia. Okey. Ni dada dia kecil Dada kecil, pinggang kecil, metang punggung lebar. Cantik bentuk buah pen ni, cantik. Cantik insya-Allah. Setiap juga bentuk badan kita yang Allah bagi tu cantik. Cumanya kita kena pandai menggayakannya. Dan janganlah sekali-kali kita mengetatkan baju kita. Hak tu yang akan jadi haru biru. Okey, dan lagi satu ni. Hak ni bukan nak kata daripada orang kurui. Sederhana, besar. Hak ni jenis badan ruler. So, bila kita sebut ruler ni, dia straight je. Dada sama, pinggang sama, punggung sama. Okey. So, yang tu lah. Bila kita nak buat baju, kita kena tahu dulu bentuk badan kita lagu mana. Lepas tu kita nak buat lagu mana. Okey. Jadi, muka surat 5, muka surat 6 ni, dia ajak cara kita nak ambil ukuran tu semua tu. Okey. Dia ajak kita. Lepas tu carta ukuran standard. Dalam ni pun dia ada bagi carta ukuran juga. Okey. Untuk kita belajar buat. Kalau kata kita nak buat kita nak buat pola ke apa ke, ready made ke. Okey, so semua senang. Okey, baik, dia main muka surat 10. Okey, muka surat 10 ni nampak tak? Okey, terlalu mudah untuk anda memahami. Okey, memahami. Okey, siapa hak nak belajar buat pola tu, dia kena lalui benda ni. Okey. Okey, tengok dah tajuk atas dia. 8 perkara wajib sebelum melakar pola. Dia ada 8 perkara wajib. Okey, apa yang terdapat sebenarnya? Okey, so Abi cuba draw. Abi nak bagi anda nampak ni.
Okey, yang ni kat sini leher. Ni bahu lah. Kat sini leher. Okey, kat sini. Ni labur tangan. Okey, so kat sini dada. Apa? Ni dada. Ha? Okey, lepas tu pinggang. Ni pinggang. Okey, mari kat sini sikit lah. Ni pinggang. Ni punggung dan labur baju. Okey, nampak kan? Nampak lah. Okey, kat sini bahu dia. So, kita besarkan sikit bahu. Ni, sini. Macam tu. Sorry ya. Tak tercontiang. Okey, so bahu bahagi 2. Dia kata. Dada bahagi dengan 4. Pinggang bahagi dengan 4. Okey. So, punggung pun bahagi dengan 4. Macam tu. Lepas tu, dekat kawasan pinggang ni. Kan? Dekat kawasan pinggang. Okey, Abi nak tutup. Abi nak bagi anda nampak dengan lebih jelas. Okey, kat pinggang ni. Ni pinggang baju, pinggang kain. Lepas tu kita ada satu lagi bahu ke pinggang. So, dia duduk kat garisan pinggang ni nah. Dia akan duduk dekat garisan pinggang dan mercu ke mercu. Mercu ke mercu. Okey. Okey. So, faham lah. Dekat pinggang juga kita ada mercu ke mercu. So, dekat pinggang ni lah yang penting. Sebab tu bila kita tengok, kita pakai baju. Apa-apa pun dekat pinggang tu main peranan lah. Okey, tu diam tu kalau orang yang mementingkan pinggang lah. Okey, so dalam buku ni juga yang paling bestnya. Ni. Kan, kalau kata kita tengok kat sini macam budak-budak sekolah. Budak-budak sekolah. So, Abi nak cuba memahamkan anda bagi betul kan. Bagi betul-betul anda faham. Okay. So, dekat sini. Okay, mah kita bumbuh. Okay, kata bahu dia 16. Nampak lah? Okay, dada dia 36. Pinggang dia 34. Dan punggung dia 41. So, kalau anda dah ada buku ni, guna. Jangan simpan. Jangan duk sayang. Okey, ukuran bawah dia ni pun kita masukkan 41. Okey, so macam tu. Nampak? Jadi dia cukup senang. Cukup senang. Harga dia RM60. Harga dia RM60. RM60. Tapi, jika anda beli daripada tarikh hari ni adalah 18 hari bulan. Okey. So, setiap pembelian buku ni akan dapat dengan satu kain batik. Satu kain batik free, satu kain batik. Sehingga stok kain batik tu masih ada. Yang tak kira lah bila anda tengok, anda rasa nak beli. Kalau selagi ada kain batik tu, kita akan bagi secara percuma. Okey. Baik, ni Awi nak ajak. Jom. Tengok bagi betul-betul. Bukan dia susah mana. Senang saja. Okey. Senang saja. Okey, pasal apa bau kena tolak satu? Bau ni dia kena tolak satu sebab dekat kawasan dekat kawasan dada kita tu, kat bahu nak turun tu, dekat sini ni. Dekat sini nah. Ni nampak ni? Dekat sini. So dia akan apa orang panggil, dia akan ada lah kedut-kedut tu kan. So kita tolak. Bila kita tolak, dia akan lebih kemas. Yang ni. Dia akan lebih kemas ya. Dia akan lebih kemas. Okey, saya buat sikit. Dia punya lubang ketiak dia. So dia akan lebih kemas dekat situ. Okey. Okey, lepas tu 16 tolak 1 dia jadi 15. 15 bahagi 2 dia jadi 7,5. Okey, mesti ada yang tanya tak kecil ke kepala bau dia dah pergi tolak sampai 1. Buat dulu, try buat dulu. Buat dulu baru kita tahu. Okey, dada 36 bagi 4 dapat berapa? 9. 34 bahagi dengan 4 dapat 8 setengah. 41 bahagi dengan 4 10 suku. Macam tu. Okey, nak buat pola hak ni wajib tahu. Kena ambil langkah-langkah ni. Kena follow yang ni betul-betul.
Yang pertama bahu, dada, pinggang, punggung, labuh baju. Sama juga macam orang buat kek, dia kena ada 5 bahan. Okey. Betul tak? Yang pertama dia ada tepung, dia ada gula, dia ada telur, dia ada margarin. Lagi satu apa dia? Siti. Orang nak buat kek ada 5 barang. Betul. Tepung tu 2 cawan. Tepung 2 cawan. Telur, margarin, gula. Jadi lah tu kan. Okey, baik. So yang tu nah. Okey, baik. Pasal apa pula ada bulat-bulat ni? Ni bulat-bulat ni. Bulat-bulat ni adalah penambahan. Sebab tu bila kita ambil ukuran baju, kita kalau kata nak bubuh 2 jari, bubuh 2 jari. Jari tu duduk lagu mana? Jari tu dia tidur. Dia tidur. Ada setengah tunjuk dia nak naik gitu. Tak payah. Sekejap kita nak bagi penambahan lagi. Okey, dada kita bagi 3/4 nah, ataupun 1 inci. Kita tengok. Selalunya 1 inci ni kalau hak kurus sangat kita bagi 1 inci. Kalau hak kurus sangat kita bagi 1 inci. Ataupun kalau paling besar-besar pun kita bagi 1 inci. Dan 3/4 ni hak sedang-sedang saja. Okey, faham nah? Baik, untuk bahagian pinggang. Bahagian pinggang ni penambahan dia 1/2. 1/2. Okey, 1/2 ni hak belakang dia ada dat. Hak belakang dia ada dat. Depan ke mana? Depan tak ada. Tapi tu sekejap macam mana? Baju tu hak belakang sekejap dia kecil, hak depan dia besar. Pasal apa nak takut? Awak perut kita kan dia bulat kat depan kan. So dia tak ada dat, dia tak ada masalah. Sebab tu Abi kata kena buat dulu. Buat dulu, try pakai tengok di cermin. Kalau nak gamuk nampak pelik sangat tu, pergi tambah dat. Tapi insya-Allah kebiasaannya okey. Kecuali orang tu memang badan dia sekeping, macam anak darah Korea kan. Kalau tak ada perut boleh lah, tak payah buatlah dat depan belakang. Kalau kita buat dat belakang saja pun dah manis dah. Okey, dah manis dah. Okey, baik, kita tengok pula kat punggung kita nak bagi ukuran berapa. Yang ni kalau anak murid Awi selalu Awi ajak tengok kepada tahap muslimah kita. Tengok kepada tahap muslimah kita. Kalau kata dia tak berapa lagi, tak berapa nak muslimah lagi, tambah 1 inci. Tambah 1 inci. Okey, kalau tahap muslimah dia tak kisah dah. Dia nak nampak gemuk ke, dia nak nampak apa ke, tambah 1/2 inci. Dengarlah. Kalau kat bahagian punggung ni lagi kita tambah banyak, lagi Allah suka. Okey. So kat bawah ni pun sama, dia 10 suku. Dan dekat sini berapa? Lagi besar, lagi banyak dekat daripada sini. So bila kita buat pola baru kita tahu macam mana cerita dia. Okey, baik. So yang ni orang kata apa, ukuran bahu asal pasal apa nanti kita kena buka buku ni pelan-pelan kita tengok. Okey, baik. So yang ni Abi nak cerita apa? Hak yang ni penting lah. Apa itu BM, BP, MM. Okey, BP adalah bahu ke pinggang. So yang ni kita nak bagi nampak bentuk pinggang kita. So jadi kita kena ambil ukuran ni. Beralih belakang, pegang dekat tulang, kat tengkuk kita tu ada 1 tulang kan. Dan pastikan dia sama dengan bau ni. So kita akan ukur lah situ. Bila kita ukur ni, untuk orang kata orang Malaysia kita ni kan, kita ni tak tinggi mana renek-renek lah. Okay, ada orang dia ukuran ni, Abi tulis tau ni. Ada orang 13,5. Kalau kata 13,5 tu, dia jenis badan pendek, kaki panjang. Okay. Kalau kata dia 14, 14 ni normal lah. 14,5 ni normal. 15 pun normal lah. Okey. Ada orang 15,5. Tapi ada orang 16 inci. Ada orang 16,5. Dan ada orang 17. So yang ni, depa ni kategori badan panjang, kaki pendek.
badan panjang, kaki pendek. Dan kalau kata depa ni bahu ke pinggang 16.5 ni, badan panjang, kaki panjang, hak tu bonus. Dia macam badan model lah. Faham no? So Abi ambil simple je benda tu. Okey, so yang ni kita tengok tarik lalat dua ni. Tarik lalat ni akan menentukan jarak mercu kita ni. Mercu kita ni. Kalau lah kata, okay, Abi tulis juga. Kalau kata anak darah, mercu ke mercu dia ni, dia mungkin 6 inci je. Kan? 6 inci je. Ataupun 6,5. Kadang-kadang kita tengok jenis buah juga. Ada setengah buah melekat. Hak skupang pula dah. Kalau kita sorry. Kita tengok buah juga. Kalau jenis buah melekat, kalau buah melekat dia punya mercu ke mercu dia dekat. Kalau lah kata kita jenis buah yang macam ranum bulat kan. Okay. So dia ada, orang kata apa, dia ada kemungkinan bila dia ranum bulat. Ni bukan loklak ke apa tau tak. Sebab apa? Bila kita belajar fashion, kita kena ambil tahu lah. Okay. So bila ranum bulat, dia kemungkinan dia akan pi ke tepi. Macam ni. So yang ni kita kena bijak memilih bra yang boleh merapatkan kita punya mercu ke mercu tu. Faham tak? Okay, faham kan? Tak faham pun buat faham. Okay, dia maksud dia kat sini, baju yang cantik nak baju yang cantik, so kita rapatkan kita punya mercu ke mercu. Okay, baik, kadang orang yang dah kahwin, dia akan jadi mercu ke mercu dia 7. Tu dah kahwin. Lepas tu bila dia ada anak-anak menyusu, mercu dia akan jadi 7,5 dan akan ada jadi 8 inci. Jadi kita boleh bantu untuk kecilkan jarak mercu ke mercu. Dan kita juga kena bantu diri kita untuk pendekkan jarak bahu ke mercu. Okay, so yang ni video Awi cerita full Awi cerita. Tak ada istilah rahsia lagi sebab Awi nak anda betul-betul faham apa itu BM, bahu ke mercu, apa itu bahu ke pinggang, apa itu mercu ke mercu. Okay, so kadang-kadang kita tengok cantik bila orang tu berjalan kan, cantik dada dia tinggi, elok di tempat yang betul kan. Mercu ke mercu dia pun macam tak kembang, rapat. So jadi yang ni semua dia orang kata apa, penggunaan bra yang betul. Okay, so yang tu settle bab tu. Dan kita mai kat sini satu lagi. Okay, yang ni pengenalan juga bagi anda yang baru mengenal pola. Okay, so dia ada 2 perbezaan kat sini kan. Kalau ke bawah ni pola depan lah, hak ni belakang lah. Okay, so kita tengok ni garis yang ni kan, nampak tu. So dia keruk masuk dia banyak, dia masuk ke dalam kan. Kalau hak ni pula keruk masuk dia ikut je line tu. Okay, so yang ni depan, yang ni belakang. Kalau depan dia memang kena keruk banyak. Kalau belakang pula, isi belakang kita banyak, so dia kena keruk sikit lah. Okay, tu perbezaan lah. Perbezaan pola depan dan pola belakang. Okay, so yang ni tadi dart tadi. Yang ni dart, ni pola belakang, pola depan. Okay, so yang ni bahagian tangan. Okay, yang ni semua cara nak buat leher. Dan dalam ni juga terdapat turun ketiak. Okay, ni turun ketiak. Jadi Abi tak boleh nak bagi ke semua ni, lagi anda pening. Abi bagi buat video ni sikit-sikit saja, bagi anda faham dulu sampai tang tu. Okay, faham no? Okay, baik. So untuk next video, Awi akan tunjuk cara nak buat lakaran dia nah. Okay, so dalam ni design baju yang boleh anda cuba untuk newbie. So semua ada dalam ni, dia dah bagi dah. Okay, jadi anda boleh cuba buat Okay, so buku ni
sangat, orang kata apa, sangat-sangat murah. So anda boleh juga dapatkan dekat Shopee ya. Dapatkan dekat Shopee. Okey, so sebuah buku ni, sebuah buku ni, okey, dan free kain batik macam tu. Okey. So harga dia RM60. Postage JNT RM10. Okey. So yang untuk buku ni lah. Okey, Terokai Dunia Jahitan. Okey, so Abi rasa setakat ni saja. Okey, bagi anda yang baru tengok Abi punya video, tolong subscribe sikit ya, dan tekan loceng. So apabila ada saja video baru, insya-Allah anda akan dapat lihat dengan cepat. Okey, anda nantikan next video daripada Awi, cara melakar pola. So anda bersedialah dengan pen dan kertas nanti. Okey, baik. So sehingga di sini saja. Wanita berkemahiran menjahit, mampu menjana pendapatan. Bye. Assalamualaikum.